Saya rasa kita sedang melihat tiga senario di sini. Yang pertama ialah kesinambungan sekatan, yang merupakan senario yang telah dipertimbangkan oleh Presiden Trump dan sedang dipertimbangkan dengan serius, karena ia menyesakkan ekonomi Iran. Tetapi ia tidak membawa bersama paket sepenuh peperangan, penyambungan semula konflik, peluru berpandu, korban jiwa, dan sebagainya. Dan kos yang akan membawa kepada situasi tenaga global. Jadi itu satu senario. Senario kedua ialah satu kejayaan diplomatik di saat-saat akhir. Dan senario ketiga ialah kembali kepada konflik. Sekarang, jika ia kembali kepada konflik, semua tanda menunjukkan bahwa mereka akan melihat kepada satu serangan singkat tetapi hebat. Itu direka untuk benar-benar menggugat kestabilan rejim Iran, memusnahkan infrastruktur tenaga mereka, mungkin juga sasaran strategik lain, malah mungkin merosakkan mekanisme ekspor minyak mereka. Semua sasaran ini boleh dikatakan terbuka untuk diserang. Jadi itulah tiga senario tersebut. Sekarang, saya rasa kita sebenarnya tidak mempunyai maklumat yang cukup yang tersedia kepada umum untuk menentukan ke arah mana perkara ini akan pergi. Saya rasa Presiden Trump sendiri masih belum membuat keputusan. Kita lihat dia sedang mempertimbangkan satu pilihan. Dia mengeluarkan ancaman tersirat. Kadang-kadang ancaman itu tidak begitu tersirat. Dia tidak mahu kekal dalam situasi status quo. Dia tidak mahu sekadar meneruskan sekatan walaupun ia benar-benar menjejaskan ekonomi Iran. Saya rasa dia mahukan sesuatu yang lebih tegas. Tapi Anda tahu di Timur Tengah selalunya ada jurang antara apa yang Anda mahu dan apa yang Anda dapat. Jadi kita perlu lihat bagaimana perkara ini akan berlaku. Maksud saya, tapi kita juga tidak dengar dia menggunakan semua kata-kata superlatif ini. Anda tahu, mengancam untuk menghancurkan Anda hingga berkecai. Seperti dia tidak menggunakan jenis wacana seperti itu, yang secara intuitif membuatkan ia nampak seperti dia benar-benar coba mengelakkan sesuatu yang terlalu besar. Tapi seperti yang awak katakan, jika dia membuat keputusan itu, ia boleh jadi agak ekstrim. Tapi mungkin bukan seperti pengalaman sebulan yang kita lalui. Ya. Agak sukar untuk menilai Trump berdasarkan kenyataannya, kerana kenyataan-kenyataannya memang sangat tidak konsisten. Tapi hari ini kita dapat melihat sedikit rundingan apabila media yang berkaitan dengan IRGC menerbitkan 5 tuntutan utama yang dibawa oleh AS, dan 5 perkara ini ialah tiada pampasan atas perang, yang merupakan tuntutan utama Iran, bahawa Iran menyerahkan semua uranium yang diperkaya tinggi miliknya dan hanya satu fasiliti nuklear sahaja yang dibenarkan beroperasi di dalam Iran. Selain itu, berkaitan aset beku yang Iran tuntut untuk dinyabekukan, tidak sampai 25% daripada aset ini akan dinyabekukan. Dan berkenaan gencatan senjata di medan lain, perkara ini bergantung kepada rundingan. Sekarang tuntutan Iran sangat jauh berbeza daripada ini. Jadi, sangat sukar untuk melihat bagaimana diplomasi dapat menyelesaikan isu ini. Jadi sementara kita berada dalam keadaan sekarang, saya setuju dengan Yakov bahwa keadaan tergantung seperti ini tidak menguntungkan pihak Amerika dari segi kejelasan dalam membuat keputusan. Ia memberi tekanan yang berat kepada Iran, dan Iran tidak akan menerima status quo untuk terus kekal. Dan juga apabila ia meneruskan rancangannya untuk menguasai Selat Hormuz sepenuhnya, kita mungkin akan melihat beberapa langkah yang bertujuan untuk mengganggu cubaan Iran ini. Jadi akhirnya, kita berada dalam fasa tunggu dan lihat ketika pentadbiran Trump cuba memahami situasi ini, terutamanya selepas lawatan ke China. Kerana jika ada sesiapa yang boleh menekan pihak Iran untuk bersetuju dengan sekurang-kurangnya sebahagian daripada tuntutan ini, ia adalah pihak China. Dan jika pihak China tidak mampu berbuat demikian atau memilih untuk tidak melakukannya, maka tiada pilihan lain selain menyambung semula operasi ketenteraan sama ada secara terhad seperti yang diterangkan oleh Yakov atau sesuatu yang lebih besar. Tetapi akhirnya, dari segi saluran diplomatik nampaknya masa semakin suntuk dengan kedua-dua pihak pada ketika ini tidak bersedia untuk membuat sebarang konsesi serius demi pihak yang satu lagi. Apa yang boleh dilakukan oleh China? Dan apa pendapat Anda tentang kemungkinan tindakan Trump? Saya tahu ini adalah hipotesis, tetapi adakah dia boleh berjanji kepada China sesuatu yang boleh mendorong mereka untuk campur tangan dalam isu berkaitan Iran? Baiklah begini, China mahu pengaliran minyak disambung semula, aliran minyak berjalan semula. Itu yang mereka mahukan, itu jelas matlamat mereka. Mereka sedang menghadapi kesukaran kerana mereka sangat bergantung kepada minyak Iran. Saya tidak akan kata bergantung sepenuhnya, tapi saya akan kata mereka masih bergantung kerana mereka masih boleh dapatkan minyak dari sumber lain. Tetapi hakikat bahawa Selat Hormuz ditutup
Bukan sahaja mereka tidak mendapat minyak Iran, malah minyak Arab Saudi dan Kuwait yang juga mereka beli dalam jumlah besar, ini merupakan tamparan hebat kepada ekonomi mereka. Sebenarnya, status quo sebelum ini sangat baik untuk China kerana Iran menjual minyak kepada mereka pada harga diskaun. Kenapa? Kerana ini adalah minyak yang dikenakan sekatan. Jadi China mengambil risiko dengan membelinya. Dan mereka membangunkan seluruh armada perdagangan gelap untuk membeli minyak ini, menukarnya di kapal pihak ketiga, dan cuba menutup jejak mereka. Dan semua ini bermakna China dapat membeli minyak Iran yang sangat murah untuk ekonominya yang sedang berkembang. Sekarang, perkara itu langsung tidak berlaku. Jadi mereka mahu bekalan tenaga terus mengalir. Dan saya rasa mereka juga mahu melemahkan Amerika Syarikat di Timur Tengah. Jadi sebenarnya ini adalah kepentingan yang bercanggah. Saya tidak tahu apa yang China boleh tawarkan sejujurnya kepada Amerika Syarikat pada peringkat ini, selain daripada sedikit tekanan diplomatik. Dan mereka boleh berjanji untuk tidak menjual bahan dui guna yang digunakan oleh Iran untuk membina pelbagai jenis senjata dan untuk berhenti menjual bahan api peluru berpandu pepejal pada mereka. Itu juga akan menjadi sesuatu yang baik jika mereka berhenti melakukannya. Dan saya tidak akan terkejut jika Presiden Trump membuat permintaan itu secara tertutup.